lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Surah Abasa adalah antara surah yang menggetarkan jiwa. Surah ni mula lagi dengan sangat tegang, di mana Allah Subhanahu wa taala memulakan perkataan dengan teguran yang keras terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Abasa wa tawalla yang bermaksud dia, yakni Muhammad, yang telah bermasam muka dan memalingkan wajahnya. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang direct kepada perlakuan Nabi SAW ketika itu kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, satu orang sahabat yang buta yang datang kepada Nabi SAW untuk bertanya tentang agama. Dan ketika itu Nabi SAW mempunyai tetamu, dan Abdullah ibn Ummi Maktum tidak mengetahui yang Nabi SAW sedang melayan tetamu, dan tetamu itu adalah pembesar-pembesar Quraisy, antaranya adalah Al-Walid ibn Mughirah. Dan perlakuan Nabi yang seakan-akan tidak senang, tidak selesa dengan pertanyaan Abdullah ibn Ummi Maktum ketika itu, kerana Abdullah ibn Maktum tidak mengetahui yang Nabi SAW sedang tergesa-gesa melayan tetamunya. Dan perbuatan Nabi SAW yang bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah bin Maktum ini ditegur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala memulakan perkataan dengan teguran yang jelas kepada Nabi SAW. That is how saya sebutkan tadi, surah ini bukan sahaja berat dari sudut maknanya, walaupun bacaannya saya baca dengan cukup tapisan supaya kita tak terlalu berat dalam pembacaan tadi. Tapi hakikatnya tuan-tuan, kalau dibawa dalam salat, dibaca sendirian, dia ada beza. Ada surah yang kita mungkin menangis, ada surah yang bergetar, dan surah ini mampu menggetarkan kita. Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi straight. Tak ada macam apa khabar Muhammad, ada masalah ke? Tidak. Terus abasa wa tawalla, kau palingkan muka, kau masam muka. Anja'ahul a'ma, ketika mana telah datang kepada engkau satu orang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia tak nampak pun Nabi SAW bermasam muka kepadanya, berpaling daripada dia. Dia tak nampak. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tegur Nabi, dan ini adalah kayu ukur kepada seorang Nabi yang amat tinggi darjatnya. Tuan-tuan, makin kita sayang dengan seseorang, makin kita protect seseorang, sepatutnya kita makin concern, bahkan kita menegur orang itu. Begitulah caranya nak buktikan yang kita menghargai dia, kita mencintai dia, kita menyayangi dia. Bukannya makin kita nak jaga hati dia, makin kita tak naklah sakitkan hati dia, tak nak kecilkan hati dia, tak tegur pun. That's not the way. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila teguran itu datang daripada Allah, itu menunjukkan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan tentunya Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, Habibun al-Mustafa. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatun lil alamin, merujuk kepada bagaimana Allah mencintai seluruh alam, hamba-hambanya dari kalangan manusia dan juga jin. Allah menghantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi kita, mengingatkan kita, nadhir, mengingatkan kita, memberikan peringatan kepada kita. Bila Allah Subhanahu wa taala kata Allah sayang Nabi, maka tentunya Nabi juga tidak terlepas daripada teguran. Kerana macam mana pun kita memang jelas that Nabi SAW adalah manusia. Boleh sahaja Nabi tersilap dan boleh sahaja Nabi tersalah. Kata Nabi SAW, ana basyarum mithlukum yuha ilai, ana ansa kama tansaun. Aku adalah manusia sama seperti kalian. Aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas aku. Aku lupa macam mana kalian lupa. Maka kita, tuan-tuan dan puan azakumullah, kena faham konsep bagaimana sebenarnya menegur. Kalau kita sayangkan kawan kita, kitalah yang kena tegur kawan kita. Sebab tu ada kalanya bila kita menegur, ada yang terasa,
Kita tak boleh kata kita tegur tu betul. Kita kena study juga sebenarnya macam mana kita nak tegur supaya teguran kita itu bermanfaat, menjadi satu hikmah, kebijaksanaan dalam membawa kebaikan kepada orang lain. So kita kena study lah. Macam saya tak pernah kata saya betul. Jadi kita kena cuba usaha macam mana kita nak bercakap supaya orang boleh terima dengan baik. Bukan suka-suka susun ayat tu untuk jadikan dia baik dan cantik semata-mata. Tapi yang paling penting adalah sesuai dengan keadaan. Dengan anak kecil begini, dengan orang besar begini, dengan orang kampung begini, dengan orang bandar begini, dia ada. Dan itu dinamakan sebagai uslubud da'wah, metodologi dalam menyeru orang kepada kebaikan. That's why Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mengajak manusia itu dengan kebaikan dan mengajak manusia itu dengan kesabaran. Dia ada proses yang kita kena lalu. Dia bukan mesti satu macam saja, mesti semua orang dibodohkan kan begitu. Tidak. Bukan semua orang mesti dimarah, ditegur dengan kasar. Tidak. Ada orang yang faham kita boleh cakap selamba saya dengan kawan baik saya boleh cakap relax, saya boleh tegur kau berhenti yang kau mengarut. Saya boleh cakap macam tu, tapi tidak kepada semua orang. Dan ini bukan bermuka-muka. This is what we call methodology. Cara. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء